orang yang dah dikuasai nafsu amarah. Dalam ilmu tasawuf, orang yang nafsu amarahnya tinggi, dia tak menyesal bila buat jahat. Bahkan dia kadang-kadang lega dan gembira kalau dapat buat benda itu. Contoh, kalau dia dapat maki orang, Allah nyenyok tidur, something wrong. Padahal maki itu jelas dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah, cilakalah orang yang mulut maki. Macam mana awak kata awak boleh lega? Awak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha kepada saya Al-Fadhil Dr. Muhammad Hilmi bin Mas'id. Seterusnya yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Lama Pematang Badak, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, termasuklah yang kita raikan para penonton yang sedang menonton kita secara atas talian, yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Alhamdulillah, dapat saya sampai di sini menyampaikan syarahan di Masjid Lama Pematang Badak ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah sini begitu lama sekali, dah 13 tahun, tahun 2009, sebelum rupa ini masjid ini. Hadirin hadirat sekalian, esok insya-Allah kita akan melalui satu proses yang dipanggil intikhabat tasyri'iyah ataupun pemilihan legislatif. Orang kita panggil pilihan raya, di Indonesia panggil pemilihan umum atau pemilu. Dan ini merupakan pilihan raya kita kali ke-15. Dan PRU 15 ini adalah pesta demokrasi terbesar dalam catatan sejarah demokrasi di Malaysia. Yang mana pada kali ini seramai 21,173,638 orang pemilih yang berdaftar, yang layak mengundi pada hari esok. Daripada jumlah itu, 20,905,366 orang adalah pengundi biasa macam kita. 146,737 adalah anggota tentera dan pasangan. 118,794 anggota polis dan pasangan. Dan ada 2,741 pengundi tidak hadir yang ada di luar negara. Angka ini termasuklah juga 1.4 juta pengundi berumur 18 sampai 20 yang bakal turun mengundi buat pertama kali. Dan pada kali ini 39 parti layak bertanding dalam PRU ke-15, sekaligus menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding PRU yang ke-14. Dan seramai 1,386 orang calon disahkan layak bertanding bagi kursi parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Dah tak ada dah serupa dulu menang tanpa bertanding, tak ada dah. Habis dulu ya ada boleh menang tanpa bertanding, sekarang tak ada, lawan lawan punya. Dan PRU 15 ini menyaksikan ada 6 parti gabungan. Berbanding tahun-tahun yang lepas, mereka sedang berusaha nak meraih sokongan undi. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sarawak, Pakatan Harapan dan juga Gerakan Tanah Air.
Dan ada kawasan memiliki calon kadang ramai sampai kita pun jadi pening. Sebagai contoh, ada satu kawasan parlimen di wilayah kawasan Batu, 10 calon. Ampang 9 calon, bayangkanlah. Dan selain 222 kursi parlimen yang dipertandingkan, PRU kali ini juga adalah untuk 116 kursi DUN di Perlis, Pahang dan Perak. Negeri-negeri lain dia nak buat pilihan raya sekali lagi. Saya bawakan senario ini sebagai nak menunjukkan ini adalah pesta demokrasi. Cuma adalah sehari dua ni kita membaca ada orang yang mengatakan tak payahlah pergi ngundi. Ini semua tak ada zaman Nabi, tak ada, ni tak Islamik belaka. Ini orang tak mengaji. Orang tak mengaji. Kita tak nafi sistem demokrasi ini tinggalan penjajah. Itu kita tak nafi. Penjajahan telah membawa dan meninggalkan macam-macam ideologi baru kepada negara yang dia jajah. Kapitalisme, Marxisme, Sosialisme, Fasisme, Nasionalisme, Liberalisme, Feminisme, Nazisme, Konservatisme dan macam-macam, termasuklah juga demokrasi. Tapi kita jangan pula sampai kerana benda tu tak wujud di dalam naskah klasik, tak dilakukan oleh salafus salih, maka kita pun sampai jadi sebahagian daripada setengah masyarakat di Indonesia muncul satu kelompok yang dipanggil golput pemilu. Golput ni golongan putih yang sabotaj pemilu atas dasar syariat. Barang perlu kita ingat, kalau kita tidak masuk campur, maka orang lain akan menguasai. Dan kaedah fiqh, kaedah usul fiqh ada mengajarkan ma la yudriku kulluh la yutrak julluh ataupun kulluh. Kalau kita tak dapat buat semua yang kita hendak, jangan buang semua. Bila kita buang semua, maka orang lain akan mengambil kesempatan. Apatah lagi, proses ini adalah untuk memilih orang yang membuat dasar pentadbiran. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah fiqh. Perkara yang menjadi penyempurna kepada perkara-perkara wajib, maka hukumnya wajib juga. Dan ini saya tidaklah perlu perjelaskan, dah beberapa kali khutbah tiap-tiap minggu telah diperingatkan bahawa kita tak ada masalah dalam soal untuk mengundi ini. Dan barang perlu diingat, memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan agama yang sangat penting. Islam dia tidak kenal sekularisme, dia tak kenal nak misahkan antara agama dunia dengan akhirat, tidak ada pemisahan. Sebab itu agama Islam takkan dapat dilaksanakan seutuhnya tanpa kuasa. Al-Quran tanpa sultan, itu sultan maknanya kekuasaan, tidak dapat membawa kepada realisasi nilai-nilai hukum hakam seluruhnya dalam kehidupan. Sebab kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu usun wa sultanun harisun wa ma ussalahu famahdum wa ma la harisalahu fada'i'. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, agama adalah asas, pemimpin adalah pengawal agama. Apa yang tidak ada asas, dia boleh runtuh. Dan apa yang tidak ada pengawal, benda itu hilang. Sebab itu tidak keterlaluan kita katakan di kalangan para nabi sendiri, ramai yang menyandang kedudukan sebagai nabi dan sekaligus sebagai pemimpin yang berkuasa. Sebagai contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah rekodkan dalam Quran doa dia kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, Allah rekod dalam surah Sad ayat 38, wahai Tuhan, maafkan saya, anugerahkanlah saya satu kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas saya. Ini doa ini ayat Quran. Saya selalu pesan pada yang berhormat framekan ayat ni, taruh di pejabat. Doa kepada Allah bila berkuasa nanti, kuasa yang takkan ada orang boleh challenge. Baru tak ada orang melompat sana melompat sini. Ini doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman, kekuasaan yang tak ada orang boleh miliki selepas pada aku. Doa Nabi Sulaiman. Sebab itu dalam Quran banyak kita jumpa istilah yang membawa makna pemimpin. Sebagai contoh kalimat imam, surah Al-Baqarah ayat 124. Imam tu pemimpin lah. Begitu juga dalam surah Baqarah ayat 30, Allah tunjukkan kalimat khalifah, pemimpin juga. Dalam surah Al-A'raf ayat 3 ada kalimat malik, malik raja, pemimpin juga. Dalam surah An-Nisa ayat 59 dia gunakan kalimat ulil amri ataupun amir, pemimpin juga.
Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 144 ada kalimat sultan. Maka pemilihan pemimpin bukan benda yang tak ada kena-mengena agama. Tuan kata tak payahlah sibuk-sibuk hari esok kita pergi berdakwah sudah. Tak boleh gitu. Ini tidak betul. Bahkan Nabi mengajar, jangankan nak bernegara, nak bermusafir pun kena lantik pemimpin. Musafir Kuantan ke Kuala Lumpur pun kena lantik pemimpin. Iza kana salasatun fi safar falyu'ammiru ahadukum. Kalau kamu berjalan 3 orang, hendaklah lantik seorang jadi ketua. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam perjalanan, kalau tak ada kepala, macam mana kita nak rancang perjalanan? Kita Kuantan Kuala Lumpur, kena ada satu kepala incas, dia tentukan okey kita nak nyinggah di mana, minum di mana, ngeteh di mana, berapa lama nak singgah. Kalau semua orang buat keputusan nak pergi Kuala Lumpur 3 hari baru sampai, orang belakang dia singgah kejap-kejap, kejap-kejap. Macam suami isteri, suami bawa kereta, isteri duduk sebelah dia pula jadi co-pilot. Kenapa tak masuk sini? Kenapa? Biarlah seorang je buat keputusan. Seorang perempuan masak tak suka, suami tegur, ni korang itu sepatutnya awak buat gini-gini. Suami pun tak suka juga, dia bawa kereta, kita ngarah-ngarah ke sana kemari, sini dekat sikit, sana jauh sikit, duduk diam, seorang jadi ketua. Itu tara musafir, apatah lagi bernegara. Sebab itulah jadi pemimpin ni dalam hadis, dalam Quran Nabi sebut, kalau awak jadi pemimpin yang bagus, darjat begitu tinggi sekali. Ada orang dia tak nak, dia kata ini semua dunia share, pemimpin semua kotor, politik ni semua jijik. Jangan cakap gitu. Nabi pernah sebut, kata Abu Hurairah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat payung atau naungan pada hari kiamat, di mana hari itu tak ada payung melainkan untuk 7 golongan ini saja. Salah seorangnya siapa? Salah seorangnya imamun adilun, pemimpin, syarat kena adil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu juga kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, inna ahabban nas ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil. Hari kiamat esok, orang yang paling dekat dengan Allah, dia punya sah protokolnya adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sama juga Nabi pernah sebut, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sha'im hina yuftir wa da'watul mazlum. 3 doa orang ni takkan ditolak oleh Allah. Nombor 1 sekali adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang kedua orang yang dizalimi. Yang ketiga pemimpin adil. Ni riwayat 4 ulama hadis. Sebab itu para ulama dulu salafus salih, mereka sampai berdoa supaya dikurniakan pemimpin yang adil. Cuma kita saja tak doakan sekarang. Orang dulu dia doa. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia biasa berdoa supaya diberikan pemimpin yang adil memerintah. Kata dia, lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Saya kalau ada doa mustajab, saya nak guna doa untuk dapat pemimpin yang baik. Anak murid dia tegur, wa kaifa zalika ya ba'ali? Apa sibuk dengan tuan guru doa ke pemimpin? Kita buat hal kita sudahlah, mengaji kitab, mengaji fiqh, lantaklah puak-puak tuan politik belaka. Apa sibuk doa ke puak-puak tu? Apa jawab Fudail bin Iyad? Mata ma sayartuha fi nafsi lam tujzini wa mata sayartuha fil imam fa salahul imam salahul ibad salahul bilad wal ibad. Kata Fudail bin Iyad, kalau saya doa untuk diri saya, minta panjang umur, sihat, murah rezeki, dapat saya seorang lah. Tapi kalau saya doa untuk pemimpin kita, jadi orang baik, orang beriman, orang bertakwa, kebaikan dia akan memberi kesan pada orang lain. Kebaikan dia akan beri kesan kepada negara. Hak tu kita nak, kata dia. Kalau kita baik seorang, negara tak baik, tak syok ke tuan-tuan? Maka dia doa supaya dapat pemimpin yang baik. Namun hadirin hadirat sekalian, dalam kegairahan hampir 2 minggu kita berada dalam pesta demokrasi ini, kita tak dapat nafi ada di kalangan kita yang telah mencedera serta memperkosakan pesta demokrasi ini, sehingga akhirnya benda yang asalnya benda molek, pesta ni maknanya benda gembira, benda seronok, meriah, tapi akhirnya dibalut dengan dosa dan noda. Dosa kerana kita langgar SOP yang digariskan oleh Allah menerusi rangkaian-rangkaian ayat dalam surah Al-Hujurat.
Kita nak buat apa-apa, kita kena ikut toke kita, Allah Ta'ala. Tidak boleh meletak jati, papan di jauh, di belah-belah. Jangan ikut kehendak hati kita di bawah perintah Allah. Allah beri panduan, mu buat begini. Tapi ada pula orang dia kata, relax lah ustaz, seberianya ni pertandingan kan biasa lah, kutuk-kutuk tu normal lah, macam tengok bola ke. Tuan-tuan, itu tak sama. Esok kita nak tengok World Cup, tuan-tuan sokong Jerman, ni sokong England, kita kutuk tu lain. Orang yang bergelumang dengan nafsu amarah, tandanya adalah bila dia dah mula melihat benda baik dan benda jahat adalah sama. Itu bahaya tu. Orang yang dah dikuasai nafsu amarah. Dalam ilmu tasawuf, orang yang nafsu amarahnya tinggi, dia tak menyesal bila buat jahat. Bahkan dia kadang-kadang lega dan gembira kalau dapat buat benda itu. Contoh, kalau dia dapat maki orang, Allah nyenyok tidur, something wrong. Padahal maki itu jelas dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah, cilakalah orang yang mulut maki. Macam mana awak kata awak boleh lega? Awak boleh hidup, Tuhan celakakan awak. Kita celaka mak kita pun kita tak nyenyak tidur. Ini saya maksudkan, orang kalau dah mula merasakan benda baik dan jahat adalah sama, dia sedang dikuasai oleh nafsu amarah. Saya ingin mengajak tuan-tuan, dalam Quran ada satu surah khusus yang Allah turunkan untuk atur macam mana kita sama kita orang Islam nak berkawan, nak berbaik. Kita duduk bawah perintah Al-Quran, tegakkan syarak dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, betulkan lantai yang terjongkit, betulkan dinding yang tergetah, betulkan tiang yang terpalang, betulkan apa yang berjual. Allah dia lebih kenal dan tahu kita berbanding orang lain. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik peraturannya daripada Allah? Kalau kamu yakin, Allah Ta'ala sebut suratul Maidah ayat 50. Apakah benda-benda dalam surah Al-Hujurat yang bagi saya melihat benda ni memang dilanggar habis-habisan sepanjang pesta demokrasi ini. Surah Al-Hujurat ni kita kena fahami, dia adalah satu manhaj pembentukan dan susunan tata cara umat beradab. Surah Al-Hujurat. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita nak jadi baik, tengok dalam surah Al-Hujurat. Kata Said Qutb dalam uraiannya dalam Fi Zilal Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, pertama dia ada adabul mu'minin ma'an nabiyihim. Pertama dia ajar adab macam mana awak dengan Nabi. Nabi ni walaupun dia seorang yang mesra, suka bergaul, tapi ada adab bila kita dengan Nabi. Suara kita, level mana, semua ada dalam surah Al-Hujurat. Yang kedua, at-tasbit minal akhbar. Allah didik dalam Hujurat, berita yang dapat mesti awak tasbih dulu, pastikan betul, tabayun, bukan tibayun, tabayun. Ni tibay tu, tabayun dulu. Yang kedua, as-suluh bainal ukhwah, hendaklah kamu damaikan antara dua puak kelagah. Itu dalam surah Al-Hujurat, saya akan terangkan. Yang keempat, an-nahyu anis sukhriyah waz-zann wal ghibah. Allah haramkan sombong, sangka buruk, ngumpat. Ini kan pelanggaran paling besar kita sepanjang pesta ini. Yang kelima, akramakum atqakum. Yang paling mulia di sisi aku, paling tinggi takwa. Dan yang keenam, haqiqatul iman wa thabatu alaih. Allah terangkan tentang hakikat iman dan macam mana nak mengukuhkan iman. Apa perkara-perkara yang dititahkan oleh Allah dalam soal pergaulan kita sesama kita orang Islam? Nombor satu sekali, bertabayunlah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau datang satu orang fasik bawa berita, cek dululah cerita dia itu, supaya tidak mencelakakan kaum lain dek kerana berita yang kamu dengar itu kerana kebodohan kamu, yang akhirnya kamu menyesal pula dengan perbuatan itu. Tuan-tuan, ini ayat Quran 1000 tahun lebih dah turun. Dia nak mendidik kita, telitilah kebenaran, saring sebelum sharing. Kita kena ada kecermatan digital.
Sebelum seba, amalkan konsep 2R, research and responsibility. Ada penyelidikan, ada tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Mesej kita dapat forward ke orang tanpa kita cek betul ataupun tidak. Kalau ianya fitnah, jahanam kita. Baik itu kata orang tua-tua, manusia kalau cermat, negara setosa, rakyat selamat. Bila kita cermat, sebarang kerja membawa hikmat. Dalam hidup bersikap cermat, bertelinga nyaring, tajam melihat, dalam berkata lidah pun hemat. Kalau kita imbas balik peristiwa ketika Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dulu tuan-tuan pernah kena fitnah. Ada skandal dengan seorang sahabat nama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ketika masa tu, kalau istilah kita lah, WhatsApp group masa tu dah penuh mesej menceritakan kronologi peristiwa Aisyah ni, konon ada skandal ini tadi. Ketika suasana Madinah begitu panas, bagaimana Allah sejukkan balik? Kita tengok cara Allah Ta'ala. Pertama, Allah perintahkan tenang dulu. Dapat cerita, bertenang. Jangan bertendang, bertenang. Ini tendang selalu meja, jangan. Bertenang dulu. Itu Nabi sebut at-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Tenang itu dari Allah. Lorat, tergesa-gesa, terburu-buru, itu setan. Yang hadis riwayat Abu Ya'la Al-Baihaqi. Ada satu riwayat kata Ibnu Abbas, Nabi menyebut innal hadiya salih wa samtu salih wal iktisadu juz'un wa juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah. Tenang ini adalah 1/25 bahagian daripada sifat kenabian. Baik itu orang yang relax, dia membawa sifat Nabi. Orang tergesa-gesa apa semua, dia membawa sifat setan. Tapi dah jadi memang perangai manusia, kata Allah, dia memang perangainya tergesa-gesa, lorat, terburu-buru. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia ni tabiatnya, kata Allah, suka tergesa-gesa. Nanti aku akan tunjuk pada engkau tanda-tanda azab aku, maka janganlah kamu minta azab tu datang dengan segera. Surah Al-Anbiya ayat 37. Allah sindir manusia. Awak banyak dengan benda lorat, tapi azab awak tak nak pula, nak lorat azab. Kalau turunkan sekarang, seolah begitulah. Dia perangai terburu-buru ni sejak pada ciptaan Nabi Adam lagi. Nabi Adam ketika diciptakan, dia pun terburu-buru nak terus bangun, nak pergi makan. Ada satu asbab nuzul kepada ayat suratul Isra ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Manusia ni perangainya terburu-buru. Kata As-Suddi, ni ulama tafsir, ketika roh ditiupkan pada Nabi Adam, roh tu masuk ikut kepala. Kemudian dia bersin, acum Nabi Adam. Kemudian malaikat pun kata kepada Nabi Adam, cakap Alhamdulillah. Maka Adam cakap Alhamdulillah. Allah pun jawab, aku rahmat pada engkau. Kemudian ketika roh tu sampai ke mata dia, terus dia ternampak buah-buahan di surga. Ketika roh tu sampai ke kerongkong dia, dia mula terasa nak makan pula buah-buah yang dia nampak itu. Dia pun melompat sebelum rohnya sampai kedua kakinya, sebab terus nak pergi menuju buah surga. Maka turun firman Allah, wa kanal insanu ajula. Inilah perangai manusia. Dia jump into conclusion, dia rush into judgment. Perangai manusia, dia tergesa-gesa. Jadi nombor satu, Allah Ta'ala ajar tenang dulu. Apa benda tenang. Nombor dua, dapat satu-satu berita ketika fitnah zaman Aisyah itu. Nombor dua yang Allah Ta'ala ajar, sangka baik dulu. Awak kenal dengan Aisyah lama, awak dapat berita ni entah daripada siapa ngantar, awak pun tak kenal siapa ngantar. Tapi awak lebih percaya orang yang awak baru kenal dia hantar cerita, sedangkan Aisyah ni awak dah kenal lama, awak tak nak sangka baik sikit, abuk langsung. Laula is sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Allah tanya, kenapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, kamu tak nak bersangka baik dulu pada orang? Sangka baik dulu. Mana bila orang cerita Aisyah ada skandal dengan Safwan, iya ke? Dia kena ada gitu. Dia kan isteri Nabi, sangka baik dulu. Ini tidak, Aisyah ada skandal, iya, iya selalu. Jangan. Ini surah An-Nur ayat 12. Kemudian Allah ajar lagi, turun berita yang tak ada kait dengan awak, usah busybody.
laula isami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Mengapakah kamu ketika mendengar berita itu tidak berkata, kita takkan bercakap benda-benda yang macam ni, maha suci engkau wahai Tuhan, ini semua bohong semata-mata. Surah An-Nur ayat 16. Jangan busybody, it's not your problem, mind your own business. Benda yang tak sepatut bukan masalah kita. Yang keempat, Allah Ta'ala arah siasat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau orang fasik bawa berita, jangan terus dengar. Fasik ni benda, tuan-tuan, dia begini. Orang Malaysia sekarang, dia kalau nak dapat berita, dia dapat pada sumber mana? Dulu zaman kita budak, nak tengok berita, ayah mak kita dulu tengok berita pukul 8. Habis sembahyang maghrib, lorat balik rumah nak tengok berita pukul 8. Lepas tu kalau zaman dulu pukul 10 tengok Dunia Jam 10, tu je lah kerja. Tengok Salah Zakaria namanya, tengok berita pukul 8, pukul 10. Tapi sekarang 86% orang kita mendapatkan berita guna media sosial. Maknanya dulu berita ni ada satu profession namanya wartawan. Wartawan ni orang yang ada etika. Dia belajar bagaimana nak jadi wartawan, berita nak saring tapis stakeholder ke apa, dia ada kira-kira dia. Tapi sekarang semua orang boleh buat berita. Dan sekarang ni 77% orang kita pula ambil berita dalam WhatsApp. Bayangkan, kita tak tahu siapa pun yang bawa cerita itu. Sedangkan dalam agama, orang yang bawa berita, dia kena ada sifat kenabian. Sebab kalau kita aja perkataan Nabi, Nabi ni asal daripada perkataan naba'ah. Naba' maknanya berita. Nabi ni bawa berita. Maka pemberita, reporter, wartawan mesti ada etika kenabian. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Tak ada empat itu, fasik. Mudah faham. Dan sekarang fasik ramai. Fasik ni kata ulama, al-khuruj anil haq. Orang fasik ni orang yang keluar daripada kebenaran, tak nak berada ke atas kebenaran. Dan hari ni orang fasik memang melambak-lambak. Apa tanda burung perempat, burung bergedek di patuk angsa, apa tanda kiamat dekat. Orang fasik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang fasik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang, hati bercupang, mulut manis, hati melengkih, lidah lunak, hati tak cedak, muka elok, di belakang berkelok, mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut muji, hati mencaci, mulut bermanis, hati dendam tak habis, depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Sebab itu dalam Quran 54 kali Allah ulang perkataan fasik. Dalam bentuk kata nama isim 44 kali, dalam bentuk fi'il ada 10 kali. Apa sebab? Ada masa Tuhan guna fiskun, fusukun, fasikun, macam-macam. Mana nak menggambarkan orang fasik ramai. Dan orang-orang fasik inilah yang menyampaikan berita sekarang ini. Adakah tak boleh terima langsung? Tak. Allah Ta'ala sebut fatabayanu, bukan faruddu. Sekiranya orang fasik bawa berita, tolaklah. Tak. Allah kata timbang-timbang dulu. Mana awak jangan terus telan. Dengar 10, satu boleh pakai, 9 belum tentu. Jadi ini yang pertama, tabayun. Yang kedua, dalam agama kita mengajarkan, dalam surah Al-Hujurat mengajarkan, orang Islam ni dia kok mana pun dia kena ada satu kumpulan kerjanya mendamaikan. Baik itu kita di Pahang ini kita selalu mengecualikan masjid daripada sebarang perkara berkaitan politik. Walaupun kita tahu ramai orang masjid ni apa kiblat politiknya kita faham, tapi tak dibawa ke dalam masjid sebab dalam surah Al-Hujurat Allah perintah kena ada satu kumpulan yang semua orang boleh berpaut pada dia. Dalam konteks tempat kita masjid lah. Maknanya apabila ada kumpulan A dengan kumpulan B, tiba-tiba masjid dia menuju ke mana-mana kumpulan, maka kumpulan yang satu lagi tak akan dapat memenuhi masjid lagi. Jadi masjid mesti jadi puak ketiga, dia panggil puak pendamai.
Dan ini arahan dalam Quran. Wa in ta'ifataini minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta takya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila ada dua kumpulan orang beriman yang sedang berperang, maka kena ada satu kumpulan mendamaikan. Ini kerja orang masjid. Orang masjid jangan tukang bakar lagi. Dia kerjanya kena mendamaikan. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, antara sebab Nabi boleh dapat semula kepercayaan selepas Isra Mi'raj. Nabi dituduh gila macam-macam lah, berangai lah, naik ke langit macam-macam. Yang membetulkan suasana ketika itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar panggil semua betul kembali, awak ni gini. Maka ketika itu Abu Bakar jadi pendamai balik. Di situlah dia dapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Tapi musim PRU ni watak Abu Bakar ni tak ada. Yang ada tukang bakar ramai. Orang ni bergaduh dia bakar lagi. Tanggungjawab kita sama Islam, kena ada satu orang mendamaikan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat 9, fa aslihu tu, damaikanlah, itu ayat perintah. Dalam Tafsir Munir ni karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Tafsir ni tafsir Arab, tapi dah diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Dah terjemah Melayu dah, ditasahihkan oleh Universiti Melaya. Tuan-tuan boleh beli, boleh baca. Ketika dia menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 9, disebutkan ayat ini turun disebabkan pergaduhan antara sahabat dengan geng munafik. Masa tu Nabi nak pergi ke rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni presiden munafik. Bapak jahatnya. Tak ada orang tak tahu dia tak jahat. Dalam Quran berpuluh ayat pasal Abdullah bin Ubay. Ambil jahat dia tak buat. Yang fitnah Aisyah dia, macam-macam perangai dia buat. Punca kekalahan Uhud, dia 40 orang kontijen dia tarik. Banyak dia buat masjid Dirar nak lawan dengan masjid Nabi. Tapi sebab dia tak isytihar keluar daripada Islam, dia tetap dianggap saudara. Kalau dia keluar Islam, musuh lah. Jadi kita dengan dia tunjuk lurus jadi kelingking, jadi berkait, jadi susah. Maknanya mata bertentangan, hati kedapatan. Satu hari Nabi nak jumpa dengan Abdullah bin Ubay. Nabi bawa keledai dia nama Ya'fur dalam satu riwayat. Dia bawa keledai je pergi rumah Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba keledai Nabi yang diletakkan di halaman rumah Abdullah kencing, buang air. Bila keledai kencing, Abdullah marah. Bawa keledai rumah orang, kencing mengata-ngata, nyusah ke orang. Dah tahu orang, dia blebel ke Nabi. Para sahabat yang ada, sehingga kan Abdullah bin Ubay dia boleh sebut, tanah ni, jauhkanlah keledai tu daripada rumah saya, bawa buat apa ke sini? Dia boleh marah Nabi. Sahabat yang iri Nabi marah. Abdullah, kau ingat ni siapa? Ingat ni guru takmir. Ini Nabi ni. Kau hajar mulut, la khimar Rasulullah atiba minka. Sehingga ada yang kata, keledai Nabi lebih mulia pada perangai engkau. Abdullah bin Ubay pun dia ada bodyguard dia juga, semua dah sensor lengan. Dah apa masalah? Sahabat pun semua dah sensor lengan. Ni sama nak bergaduh ni, Nabi dia. Dalam kekalutan itu turun ayat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua puak yang sedang bergaduh, damaikanlah antara puak itu. Puak siapa dengan siapa? Sahabat dengan munafik. Bukan Abu Bakar bergaduh dengan Umar. Benda ini perlu diberi pahaman pada masyarakat. Walau munafik pun kita tetap disuruh mendamaikan. Sebab orang munafik itu dia tidak isytihar dia keluar pada Islam. Dia bukan orang kafir. Dia hanya pura-pura. Dan Nabi sendiri dia bawa sifat damai. Kerana Nabi dia bukan target nak molekkan bapak dia. Nabi target anak dia esok jadi baik. Sebab itu di kalangan orang munafik, anak-anak ramai jadi sahabat Nabi. Antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak kepada Abdullah bin Ubay, sahabat setia Nabi, mati syahid dalam peperangan Yamamah. Bapak dia Samsin, yes, anak sahabat baik. Sama juga Hanzalah bin Abi Rabi'. Abi Rabi' ni timbalan presiden munafik. Anaknya nama Hanzalah, sahabat setia Nabi, mati syahid dalam satu seruan jihad yang dia meninggal dalam keadaan belum sempat mandi wajib. Itu Hanzalah, anak pada orang munafik. Ayolah tuan-tuan, kita sama kita damaikan. Yang keruh kita jernihkan. Yang berbongga kita ratakan. Yang kesat kita amplaskan. Kalau salah kita betulkan.
Yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan, yang larat kita ingatkan. Kita sama kita kena jadi penyuluh dalam gelita, mesti jadi penyabar dalam murka, jadi benteng dusun dan kampung, jadi pagar teluk dan tanjung. Maka kalau dua kelompok yang beriman berperang, sama ada secara fizikal ataupun mental, dengan cara maki hamun dan sebagainya, akibat mereka berbeza fahaman dari segi ijtihad, perselisihan aliran pemikiran, sedangkan mereka itu adalah orang Islam yang bersaudara, masing-masing percaya Allahnya siapa? Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad. Percaya surga, percaya ada neraka, maka takrib hendaklah diusahakan. Siapa yang kena buat kerja ini? Masjid. Masjid. Faslihu. Ini kita dah langgar yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala ajar dalam surah Al-Hujurat, kita sama kita kena adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Adillah kamu sesama kamu. Aku cinta kepada orang yang adil. Wa aqsitu, itu perintah, berlaku adil lah. Dalam Quran perkataan adil ni disebut sebanyak 28 kali dalam macam-macam bentuk. Sehingga kan dalam khutbah Jumaat, khatib dia akan pesan, walaupun benda ni tak wajib, tapi dia mesti pesan pada penghujung, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan untuk kita ini adil dan buat baik ke orang, ihsan dengan orang. Ayolah tuan-tuan, adil ni makna kalau tuan-tuan suka ke atau benci ke, adil lah. Suka sewajarnya, benci pun sewajarnya. Gitu maknanya adil, tidak sangat-sangat. Suka selok, jangan. Benci sampai ke hati. Tengok muka tak selera makan, itu melampau bencinya. Kita ngam-ngam sajalah, apa mau lawan-lawan. Suka dan benci jangan jadi penyebab tidak adil dan buat zalim pula pada orang, sehingga sampai peringkat kita panggil pula dengan panggilan yang tak patut. Kita tuduh pula dia dengan panggilan-panggilan yang hanya disebabkan kita beza pahaman dan ijtihad saja. Baik, itulah dalam Quran Allah Ta'ala sangat marah kepada orang yang merasa dia paling baik, orang lain semua tak betul belaka. Jangan. Jadi baik bagus, merasa baik itu tak bagus. Dalam Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah engkau anggap engkau lah paling suci, sebab aku lebih kenal siapa orang takwa. Surah An-Najmi ayat ke-32. Sebab itu para ulama ketika menafsirkan surah An-Najmi ayat 32 ni, Allah Ta'ala dia tak suka orang kata dia yang paling baik. Pertama, Allah Ta'ala larang kita berbangga dengan kumpulan kita dan kita hina kelompok orang lain, itu tak boleh. Apatah lagi kita sesama Islam. Ini ayat Quran, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ada di kalangan manusia memecah-mecahkan agama ini menjadi beberapa kumpulan. Tiap-tiap kumpulan pula bangga dengan apa yang ada pada kumpulan mereka. Surah Ar-Rum ayat 32. Tak boleh. Sebab kita sama kita. Kalau dengan orang bukan Islam lain. Yang kedua, kata ulama, jangan sampai kita merasa kita paling betul, paling lurus, orang lain sesat, musyrik, kafir, masuk neraka. Tak dibenarkan. Dalam hadis daripada Huzaifah, Nabi pesan, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al qur'ana hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih. Apa yang aku paling risau sekali umat aku nanti adalah ada orang tu dia dah pandai baca Quran, dia memang dah terror faham kepada Quran, wa kana rid'an lil Islam, kemudian dia pun menjadi pembela Islam. Bagus, dia belajar agama, dia jadi pembela agama. Tetapi tiba-tiba kata Nabi, ansalakha minhu wa nabazahu wara'a zahri wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Tapi bila dia dah jadi pejuang pembela Islam, dia telah melepaskan Quran, meninggalkan Quran di belakang punggungnya. Apa yang dia buat? Dia serang pula saudara se-Islamnya dan menuduh mereka itu sebagai syirik semua. Sahabat kata, ya qultu ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, al-marmiyu amir rami? Qala barrami. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, antara dua tadi, hak menuduh dengan hak tuduh, mana sehak syirik sebenarnya? Kata hak nuduh tu lebih syirik daripada orang kena tuduh.
Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan juga Al-Bazzar. Sebab itulah hadirin hadirat, fenomena merasa diri kita paling baik adalah masalah jiwa yang paling purba direkodkan dalam Quran. Kita teruskan ya. Teruskan ya. Kalau ikut Pak Ek suruh berhenti azan, tapi teruslah. Nak tengok macam-macam benda ceramah ni kan lepas ni kan. Masalah merasa diri paling baik adalah masalah jiwa yang paling banyak direkodkan dalam Quran sejak daripada era penciptaan Iblis dan juga Nabi Adam. Kenapa Iblis dia merasa dia begitu hebat daripada Adam? Mengapa Iblis yang dulunya rajin bertasbih, rajin beribadah, akhirnya dia diusir daripada surga dan dikutuk oleh Allah selama-lamanya? Apa sebab? Iblis asalnya baik. Semua makhluk Allah ni semua dalam surga belaka dulu. Tapi Iblis ditendang keluar daripada surga satu sebab saja. Sebab dia merasa dia lebih baik pada Adam. Itu saja masalah dia. Allah menyebut, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Hei Iblis, apa yang menghalang engkau hormat kepada Adam yang aku cipta dengan tangan aku? Adakah engkau rasa engkau ni sombong, merasa besar? Engkau rasa engkau lebih tinggi daripada yang lain? Apa jawab Iblis? Ini masalah dia. Jawab Iblis, qala ana khairun minhu. Wahai Tuhan, saya dengan Adam, saya jauh lebih baik daripada Adam. Dia boleh kabur gitu ke Tuhan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kerana saya diciptakan daripada api, yang ni buat pada tanah. Saya lebih bagus daripada Adam. Apa reaksi Allah? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai Iblis, nyah kamu dari syurga. Kamu adalah orang yang aku akan kutuk selepas ini. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sampai kiamat aku akan kutuk engkau, sombong punya makhluk. Surah Sad ayat 75 sampai 78. Iblis masalah dia adalah dia merasa dia baik. Dan dia menganggap Nabi Adam itu lebih teruk daripada dia. Jangan dia perangai begitu. Sama juga dengan golongan munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan pada mereka jangan buat rosak di negara ini, jangan buat rosak negeri kami, jangan buat rosak daerah kami. Apa jawab geng-geng munafik? Qalu innama nahnu muslihun. Tak, kami nak buat kebaikan, kami nak buat islah, kami nak buat kan jadi ayat politik pula kan jadi. Kami nak buat pembaharuan, transformasi. Tak sikit tak punya politik sangat. Kami nak melakukan transformasi. Ala innahumul mufsidun. Allah Taala kata hak merosak mu, bukan mau buat kebaikan, mufsidun. Walakin la yash'urun. Tapi puak-puak ni tak sedar, kata Allah. Ini orang munafik. Ini bukan cerita politik, cerita orang munafik dulu. Dia buat rosak di Mekah. Nabi tanya, ngapa buat rosak? Cacar marbah habis kita ni. Kami tak buat kerosakan, kami nak bawa kebaikan, kami nak bawa perubahan. Allah Ta'ala jawab, perubahan apa? Buat rosak lagi. Tapi tak sedar, kata Allah Ta'ala. Sebab itu saya sebut tadi, merasa baik adalah sejarah yang paling banyak direkodkan dalam Quran. Jadi kita orang Islam buat baik bagus, jangan merasa baik. Tuan-tuan dah datang masjid bagus, jangan tengok orang duduk kedai tom yam ni semua dorot cetong setengah barah, tak gigi. Jangan merasa baik. Kita pergi alhamdulillah, orang tak pergi jangan kita kabar teruk. Mungkin hidayat belum sampai. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini semua dalam Al-Hujurat. Allah Ta'ala sebut, jangan ketawakan orang dengan niat nak merendah-rendahkan maruahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang-orang beriman, jangan satu puak daripada kamu mencemuh, mengejek, merendahkan satu puak yang lain. Sebab barangkali yang kamu ejek, kamu cemuh itu pula, kamu pula akan join pula puak tu esok. Kan banyak berlaku sekarang. Politik tuan-tuan, mana ada kawan yang kekal, mana ada musuh yang kekal. Kutuk rapat hari ni, esok molek duduk sebelah. Molek pula duduk sebelah. Kita di kampung asal parang begini, serang. Tengok dia molek melompat.
Sakit jiwa betul. Baik tu Allah Ta'ala kata, mu so cemoh lah. Mu kata kau orang, esok mu jadi dia kau nak gaya. La yaskhar qaumun min qaumin. Osah cemoh orang. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. La yaskhir ni kata ulama tafsir, ayat yang tepat adalah bully, ragging. Bully dalam Quran disebut yaskhar ataupun istahza. Dia kalau kalimat yaskhar, istahza ini ada ditulis 74 kali dalam Quran. Kalau perkataan yaskhar 42 kali, istahza itu ada ditulis sebanyak 32 kali. Maknanya kita cemoh dia, ejek dia, ketawakan dia dengan niat nak padankan muka dia. Macam tu. Sama Islam kita tak dibenarkan buat begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ni masih surah Al-Hujurat. Semua saya cerita ni surah Al-Hujurat belaka ni. Allah Ta'ala sebut wala talmizu, jangan kamu melaknat, mencela. Allah ulang lagi surah Hujurat ayat yang ke-11. Cuma talmizu ni ada perbincangan menarik para ulama tafsir. Talmizu ni daripada perkataan lamaz. Dalam Al-Quran ada dua istilah Allah gunakan untuk orang yang suka merendahkan orang ataupun mengejek kemampuan, kekurangan orang lain. Dua istilah yang Tuhan guna, pertama ghamas. Istilah yang kedua lamas wal hamas wal lamas. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib disebutkan kalimat ghammas ini sebagai contoh dalam surah Mutaffifin ayat 30. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang beriman lalu dekat mereka menjeling dengan hujung mata dan memejam celik mata sesama sendiri. Surah Mutaffifin ayat 30. Itu pun mencela juga. Kita pandang orang hujung mata, tak payah cakap, pandangan mata saja. Itu dipanggil sebagai ghamas. Salah satu bentuk celaan. Satu lagi adalah hamas dan lamas. Mana tuan-tuan pernah jumpa perkataan hamas dan lamas? Yang ini paling terkenal, surah Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi humazah dan lumazah. Dia ulama ada memberi tafsiran yang bagai-bagai lah tentang apa beza antara hamas dengan lamas. Ada ulama mengatakan humazah ni orang ngumpat, lumazah ni pula orang yang mengaibkan, memalukan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan humazah ni dia hina orang guna tangan, kalau lumazah ni dia gunakan lidah. Ada kata humazah ni dia aibkan orang secara berdepan, lumazah ni dia aib secara belakang. Ada yang kata humazah ni aibkan orang secara terbuka, lumazah ni aibkan orang secara isyarat mata saja. Tapi semuanya membawa maksud yang sama, adalah kita menunjukkan pada orang bahawa dia lebih rendah daripada kita. Kita kutuk dia, keji dia, maki dia, ejek dia, ini semua tak dibenarkan. Kita ni tuan-tuan, jangan kita sama manusia. Kadang tengok jugalah ceramah politik-politik dalam Facebook apa, orang tengok, oh kadang dia punya tahap maki ni tak apa sesuai tuan-tuan. Kita ni orang Islam, lepas aturan. Politik-politik ke, kau mati tak jawab soal kubur, siapa saudara awak? Tak boleh jawab esok. Saudara kita orang Islam. Jadi dia kena beralah. Bab manusia ni, jangankan kita sama kita, setan pun Tuhan, Nabi tak bagi maki. Setan rasa setan ni layak dah kena maki rasanya. Tak boleh juga. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, la tasubbu syaitanu wa ta'awwadhu min syarrih. Jangan kau caci maki setan, tapi yang kau buat hanyalah minta lindung daripada kejahatannya. Maki tak boleh. Haram jadah punya setan tak boleh. Kita hanya boleh baca auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillah. Ada satu kisah berlaku di zaman Nabi. Seorang sahabat bercerita, kuntu radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabatuhu faqultu ta'isa syaitan. Ada seorang sahabat, dia naik tunggangan dengan Nabi. Tiba kenderaan Nabi ni kakinya tergelincir. Jadi sahabat ni terkejut. Jadi keluar daripada mulutnya ta'isa syaitan. Apa makna ta'is? Minta maaf kasar sikit terjemahannya. Ta'is mana celaka. Celaka setan. Haram jadah punya setan. Ketika keluar pada mulutnya gitu, Nabi marah. La taqul ta'isa syaitan. Jangan kamu cakap begitu pada setan. Fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait wa yaqul biquwwati. Kata Nabi, awak lain kali ingat,
Berlaku apa-apa, jangan maki setan. Setiap kali kamu maki setan, kata Nabi, ta'azama, dia akan besar badannya. Rupa setan begitu. Kita maki dia, badan dia jadi besar. Hatta yakuna mislal bait, hingga besar rumah, kata Nabi. Dan dia akan mendabik dada kepada setan-setan yang lain, biquwwati. Tengok, orang ni jatuh unta, aku punya pasal. Padahal tak ada kena-mengena dengan dia pun. Dia bangga pula sebab namanya dipetik. Padahal tak ada citation pun tentang dia. Kita nyebut nama dia. Maka kata Nabi, walakin qul bismillah. Fa innaka idza qulta zalika tasaghara hatta yakuna misla zubab. Tapi kalau engkau ada terkejut ke apa ke, sebutlah ini nama Allah, atas nama Allah aku jadi begini. Kerana bila engkau sebut begitu, syaitan akan mengecil, hanya menjadi sebesar lalat saja. Hadis riwayat Abu Daud. Syaitan yang memang musuh nyata lah tu, kita tak maki dia. Hatta binatang pun Nabi tak bagi maki. Bagi contoh, kata Abu Hurairah, Nabi sebut, idza sami'tumus siyahud dikah fas'alullah min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fa ta'awwadhu billah minasyaitan fa innahu ra'a syaitana. Kamu kalau dengar ayam berkokok, jangan maki ayam itu. Kan ada orang nak tidur hari Minggu, nak bangun lambat sikit, ayam berkokok, kakok. Kata dia makilah, harap jadah lah macam-macam, lempong dengan selipar macam-macam. Kata Nabi, jangan. Kalau ayam berkokok, fas'alullah min fadli, berdoalah kamu ketika itu, fa innaha ra'at malakan. Sebab ayam tu berkokok kerana dia nampak malaikat. Bukan nak ngejek kau, tak ada pasal nak bangun kau. Dia nampak malaikat. Doa, ambil barakah, tawasul. Tapi kalau kau mendengar ringitkan bunyi keldai, minta perlindungan dengan Allah, sebab keldai itu sedang melihat setan. Hadis Bukhari Muslim. Maka kalau setan, haiwan pun kita tak dibenarkan maki, apatah lagi sama kita, tak baloi maki. Maki kau-kau pula tu. Apatah lagi Nabi sebut, orang Islam mustahil dilaknat. Pelaknat ni bukan orang Islam. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Orang beriman mulutnya takkan mencela, takkan melaknat, takkan buruk perangai, dan takkan kotor percakapan, mencarut dan sebagainya. Kalau berlaku daripada mulut kita begitu, kita bukan orang beriman. Kita baru orang Islam baru. Orang beriman mulut banyak zikir, banyak diam pada bercakap. Ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ayam serama patah kaki, ayam sabung jalak lenteng. Mulut celupur kuat maki, kepala angin cepat melenting. Jangan. Cantik itu pandangan mata, budi bahasa dinilai orang. Kalau angkuh berkata-kata, kelak nanti hidup seorang. Jangan, orang tak suka kalau berkawan dengan kita. Sebab itu dalam surah yang Allah Ta'ala sebut humazah lumazah, apakah hukumannya kepada orang Islam khususnya yang tidak tinggal perangai humazah lumazah, mencela, mengata, maki dan sebagainya? Allah Ta'ala sebut kalla la yumbazanna fil khutamah, aku akan campakkan mamat ni dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal hutamah, mu tahu dak hutamah tu gapo dia? Narullahil muqadah, neraka yang apinya menjulang sampai ke, begitu tinggi. Allati tattali'u 'alal afidah, nyalaannya cecah sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah, dan nerakanya itu akan ditutup rapat, tak ada tingkap. Dia macam dalam periuk pressure cooker. Dia bakar dalam neraka khusus nama Hutamah. Dia chamber, satu bilik khas untuk orang mulut tak ada insurans ni. Bilik tu pula tak ada tingkap, tak ada saluran udara. Kemudian fi amadim mumaddadah, dan mereka digantung pada palang yang melintang panjang. Baik itu orang kalau faham ayat ni, nak cakap pun malas, takut. Tapi ada penceramah buat kelakar pula dengan ayat ni. Dia boleh buat kelakar, tuan-tuan teka dalam Quran ayat apa yang ada perkataan dadah. Orang pun ada ke dadah dalam Quran? Ada. Apa ayatnya? Fi amadim mumaddadah. Orang bergelak, gelak. Ayat itu kalau awak baca dengan mata hati, berhenti ceramah, tak beranilah. Khutamah ni pintu neraka yang ketiga. Dalam Quran sebut 6 kali, semuanya membawa makna neraka yang paling bawah sikit pada Jahannam. Dia punya suasana dia bukan
pembakaran terbuka. Macam ke Jahanam pun pembakaran terbuka, public boleh tengok. Ini chamber kah? Dalam bilik kah? Tak ada keluar asap, duduk lah macam KFC goreng, ayam goreng dalam pressure cooker. Bayangkanlah. Apa sebab? Dan allati tatali'u 'alal afidah, apinya pula daripada bawah masuk ke badan sampai ke hati. Ulama bincang apa sebab sampai tatali' 'alal afidah, kenapa sampai hati? Allah nak tunjukkan hati ni hati busuk. Duduk atas dunia dulu muka baik, hati busuk, hati perut busuk, aku bakar hati dia hari ni. Allah gitu. Baik tu bagi kita tak berani kita nak mulut celupa ni. Kalau orang yang baca Quran lah. Kalau orang tak baca Quran, dia lantak aja. Tu yang kelima. Yang keenam, ada banyak tu, ada 600 ni, baru 6 baru ni. Selain elok habis tu pergi ngundi je esok. Tak, kita habis awal, Yang keenam, jangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Tak boleh. Orang politik jangan ikut. Dia sama dia ngejek, lepas habis ngejek dia minum air sama dia. Tuan-tuan salah percaya. Kalau sidang dua ke parlimen dia bergaduh, bodoh. Habis tu kan ngetes pula sama dia, ngek minum air. Kadang-kadang dia hantar gambar dalam Facebook, hari ni bersama dengan ni. Dia orang sama dia profesional, dia tak ada. Dia jenis ngutuk tak sampai ke hati. Kau kutuk aku, esok aku kutuk kau pula, gitu je. Masalah kita ni orang kampung tak faham, kita tak reti politik, kita ngasuh parang lah. Oh, jihad fisabilillah lah kita ni. Dia sama dia tak ada pun. Jadi jangan gelar gelaran yang buruk-buruk. Ya ayyuhallazina amanu wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Surah Hujurat ayat yang ke-6. Wahai orang beriman, jangan kamu mengejek, jangan kamu panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dan gelar yang paling buruk adalah gelaran fasik selepas orang tu beriman. Siapa yang tak nak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Wala tanabazu bil alqab, jangan gelar dengan gelaran yang buruk-buruk. Kalau kita menggelarkan orang dengan gelaran yang tak baik, kita akan disoal di padang mahsyar. Kata Sa'id bin Musayyib sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, la taqul li sahibika ya himar, ya kalb, ya khinzir. Jangan kau panggil saudara kau, hei keldai, hei benar, ya kalb, anjing, ya khinzir, babi. Fayaqulu laka yaumal qiyamah atarani khuliqtu kalban au himaran au khinziran. Maka nanti engkau akan di bahari kiamat esok Tuhan akan tanya, Mamat, hamba aku ni mu tengok bodoh sangat ke aku tak reti nak cipta babi dengan orang? Yang kau panggil dia babi dulu, yang kau panggil dia anjing dulu, ni orang ke anjing? Kita akan disoal balik oleh siapa? Pencipta orang ini. Awak ini orang, awak lupa dia tu ada yang mencipta dia. Tukang cipta dia akan tanya, bapa mu panggil dia anjing? Dah tak kenal anjing dengan orang. Sebab itu orang yang menggelarkan orang lain dengan gelaran tak baik boleh dihukum takzir. Pemerintah boleh jatuhkan hukum. Dalam kitab Mukhtasar Al-Khalil jilid ke-8 muka surat 409, man qala li rajul yabn al-fasiqa atau yabn al-fajira fa alayhi fi zalika an-nakkal. Siapa-siapa yang cakap pada orang, anak perempuan jahat, anak betina, anak perempuan berzina, maka orang tu akan berhak diberikan hukuman. Wa man qala li rajul ya himar atau ya ibnu himar fa alayhi an-nakkal. Siapa yang kata kepada orang, keldai, ataupun oi anak keldai, beruk tu, beruk, anak beruk, sebagai contoh, maka dia juga akan dijatuhkan hukuman. Apakah hukumannya? Nabi kategorikan perbuatan menggelarkan orang dengan gelaran tak baik dalam kategori dosa besar. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhun kufrun. Mencela orang Islam dosa besar, memerangi orang Islam adalah kafir. Hadis Bukhari Muslim. Maka hukumannya, kata Sayyidina Ali, innakum saltumuni an rajulin yaquli rajul ya kafir, ya fasik, ya himar, wa laisa fi haddun wa innama fihi uqubatun minas sultan fala ta'udu fataqulu. Orang tanya kepada aku, apakah kita nak buat dengan orang mulut panggil orang kafir, fasik, keldai, beruk? Apa kita nak buat? Kata Sayyidina Ali, orang ini kita tak kenakan hudud, tetapi hanya hukuman takzir daripada pemerintah. Maka jangan kau ucapkan kata-kata begitu.
Takzir ni maknanya, dan contoh Jabatan Agama, dia boleh keluar satu enactment, siapa yang gelar ke orang anjing, didenda RM10. Contoh begitu. Tapi meleceh nak buat hari-hari nak orang bagi denda. Mulut celupa. Panggil beruk macam-macam. Ni boleh rujuk kitab Irwalul Ghalil jilid ke-8 muka surat 54. Ni saya tak ulang, panjang tentang beratnya memanggil orang dengan gelaran tak baik. Allah akan tanya balik, apasal kau panggil orang ni beruk? Kau tak kena beruk dengan orang. Kau tahu tak aku yang buat dia? Kalau mu kata ni beruk, macam aku ni beruk jugalah cipta. Seolah begitu. Penat kita masuk mahkamah esok. Penat. Yang ke-8, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan mencari salah orang. Kita jaga tepikar orang bagus, jangan masuk dalam kain orang. Sebab kalau masuk dalam kain orang, banyaklah kesalahan yang kita nampak. Tapi tengok tepi-tepi, itu tanggungjawab kita. Lepas tu Nabi sebut sittatu asya' tubtilul a'mal. 6 perkara kalau kau buat, batallah semua kebaikan selama yang kau buat. Nombor 1 Nabi sebut istighal bi'uyubin khalqin. Engkau sibuk dengan aib orang, jangan sibuk. Yang ke-9, kita ringkas je lah. Yang ke-9 Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut surah Al-Hujurat ayat 12, la wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat sebahagian yang lain. Maka yang ke-9 inilah kemuncaknya. Jangan ngata, jangan ngumpat, jangan kata yang tak bagus. Dalam bahasa Arab, ghibah ni daripada perkataan ghaba yaghibu ghaiban, maknanya ghaib, dia tidak hadir. Maknanya dapat dipahami, ghibah ini adalah ketidakhadiran seseorang dalam percakapan kita. Ghibah, kita bercakap satu orang yang tak ada depan kita, cakap depan lain, dia tak ada, kita cerita hadir. Lepas tu kata Nabi, kata Jabir bin Abdullah, iyakum wal ghibah fa inal ghibah asyaddu minaz zina. Jangan kamu ngumpat, kata Nabi, sebab dosa mengumpat ni lebih besar daripada dosa zina. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifal ghibah asyhadu minaz zina? Lagu mana pula ngumpat besar pada zina ya Rasulullah? Tak betul tu, berani cakap tak betul. Nabi jawab, innar rajula qad yazni thumma yatub fayatub Allah alaih. Orang zina ni, kata Nabi, dia salah, dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Wa in sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfir lahu sahibu. Orang ngata ke orang, tidak lihat maaf dosa dia, lagi hak dia ngata tu tak maaf ke dia. Mana lagi berat? Berat lagi ngumpat tu Nabi. Jadi jangan ngumpat. Dan sekarang ni majoriti mengumpat kita ni 2 minggu ni terjadi dalam format elektronik lah. Tak adalah mengumpat mulut ni, semua dalam WhatsApp group, dalam macam-macam lah. Jadi payah kita jauhi budaya-budaya ini. Internet ni tuan-tuan, kalau kita nak layan, tak terlayan dekat kita. Tuan-tuan habis ceramah ni kan, habis semayang balik, buka sesa, tak terlayan dekat kita. Malam ni pula semua-semua calon ni memang kau-kau lah. Saya pukul 9 ni dah ada lah secara langsung, daripada Bera ada, daripada Tambun ada. Semua hak kepala-kepala presiden ni tengah buat ucapan mustahak malam ni. Liki ngelah ni. Ucapan tu tak ada masalah, sedap baca komen. Suka baca. Ngata, ngumpat, bantai tu, hak tukang komen. Ini dia panggil ghibah dalam format elektronik. Dia netizen ni kita tak terlayan. Lepas tu kalau tuan-tuan nak hidup merdeka, tidur lena, masalah baca komen. Baca komen tak boleh tidur. Bahkan ceramah malam ni, mana live masuk tak tahu, baca komen nak tahu. Wah, berat nanang dah ustaz, nak mana ceramah tajuk gini pula malam ni. Marah kita. Tak boleh nasihat. Asal nasihat kata ni alik ni mesti alik ni. Dia tak boleh ada watak pendamai, tak boleh. Dia kata, oh Allah kita ni, dia nak gitu. Netizen ni tak terlayan sebab majoritinya orang muda. The most active demographic on social media. Ni kajian 18 sampai 24. Ini orang yang paling duduk dalam media sosial. 90% manusia umur 18 sampai 29, dia memang pasang kemah dalam internet. Dia memang tidur bangun, personally, professionally, academically involved, siang malam. Orang muda, kita kan pernah muda. Muda ni dia bukan cara ke benda. Kita muda, benda-benda bodoh kita tak buat masa muda. Lepas tu young and stupid, dua tu tak boleh pisah. Muda dan bodoh kita tak ngata sebab kita pernah muda. Berapa banyak benda bodoh kita buat masa muda. Sekarang baru jadi orang masjid. Dulu banyak je kerja bodoh, mata badak ni mainan kita. Bila ingat Allah tolong aku dulu. Sebab kita muda.
Sekarang orang-orang ini yang duduk di dalam dunia internet ini, yang tukang komen, tukang bakar. Dan orang pula sekarang majoritinya pula adalah penagih social currency. Social currency ni, media sosial ni dia ada mata wang dia. Dan orang sekarang tengah ketagih nak dapat mata wang itu. Apakah mata wang currency, social currency? Like, comment, share, follow. Disebabkan orang nak dapat like, comment, share, follow, lalu mereka buat komen, posting, macam-macam lah di media sosial, semata-mata nak dapat social currency ni. Macam kita malam ni buat live, orang pun tu, tiba ada orang share, kita pun megah, masjid kita ada orang share, kita dah ketagih tu, orang share. Ataupun tuan-tuan ambil gambar, malam ni mendengar ceramah, kita pun send dalam Facebook. Kali dah sampai pukul 9 tak ada orang like, kita pula susah hati. Sebab apa tak ada orang like? Tuan-tuan dah ketagih tu. Sebab apa orang tak like ni? Seorang lalah like sendirilah. Berapa satu like dia like. Lu dah ketagih tu. Jadi untuk budak muda, dia nak banyak lagi dapat. Lepas tu sekarang kalau ceramah, penceramah pun dah terperangkap dengan social currency ni. Bila nak ceramah, kita takkan mula lagi selagi belum cukup 5,000 orang. Okey. Kita tunggu dulu sampai 5. Macam jual banda. Jangan buat tak share, like. Janganlah gitu. Ngajar ada orang, tak ada orang, ngajar jelah. Lantak lah ada orang, tak ada orang. Jadi kita kalau nak layan dengan budak-budak macam tu, tak terlayan dia kita. Kita boleh melayan, tak terlayan. Sebagai kesimpulan, pertama hadirin-hadirat sekalian, kita berdoa lah, moga kita dapat pemimpin yang baik-baik. Sebagaimana Imam Fudail bin Iyad yang saya sebutkan di awal tadi, dia memang berdoa kepada Allah supaya dapat pemimpin yang baik. Sebab pemimpin yang baik, dia boleh memberi kebaikan yang banyak kepada ramai lagi orang. Tapi kalau pemimpin yang tak baik, payah. Tetapi ingat, pemimpin adalah jelmaan daripada rakyat. Pemimpin ni cerminan daripada rakyat. Apa perangai rakyat, itu perangai pemimpin. Itu kita tak boleh elok. Baik, itu ada satu kata-kata ungkapan, ada satu buku risalah ditulis Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Dia tulis kama takununa yuwalla alaikum. Sebagai apa keadaan kamu rakyat, maka itulah keadaan pemimpin kamu. Mana kalau kita perangai suruh buruk, kita dapat pemimpin macam buruk. Itu hakikat. Kalau kita berjuruh, kita dapat pemimpin yang berjuruh. Dia tengok siapa pattern. Al-Kisah ada satu orang Khawarij, dia pernah jumpa Sayyidina Ali. Dia kata kepada Ali, dia kecam lah Sayyidina Ali. Ali, apa bila mu jadi khalifah, negara kita huru-hara. Zaman Abu Bakar beres. Kita punya KDNK per kapita, kita punya currency exchange semua bagus. Pelaburan banyak, ekonomi bagus. Zaman Umar beres, banyak pelaburan datang pun semua bagus. Zaman Osman pun bagus. Zamanmu apa jadi huru-hara begini? Perpaduan pecah, orang gini jadi begini-gini. Apa jadi gini? Orang pernah tanya Ali. Apa jawapan Sayyidina Ali? Dan ini dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin cerita ini. Jawab Sayyidina Ali dia begini. Zaman Abu Bakar dengan Umar, rakyat dia adalah aku. Zaman aku jadi pemimpin, rakyatnya suruh Apa Ali nak beritahu? Kalau mu tak tolong aku, mu tak bantu aku, macam mana kita nak berjaya? Aku bantu Umar, aku bantu Abu Bakar. Itu maksudnya Syarah Riyadhus Salihin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doalah kita dapat pemimpin yang lebih cerdik daripada kita. Janganlah salah esok bongok pada kita lagi, teruk lalu. Jangan kan pemimpin, imam masjid pun kalau salah lantik lebih bodoh daripada makmur, letih. Nak suruh semayang gerhana tak pandai. Sebab tak ada benda reti. Macam mana boleh jadi imam, kita tak tahu. Itu imam pun kena lebih cerdik pada makmur. Susah kalau imam tak cerdik tuan-tuan. Quran tak banyak hafal. Sudah, makmur lagi hafal banyak pada dia. Bila tertinggal ayat Sabbih isma rabbikal a'la, tak ingat dah. Wa yatajan imam apa wa yatajan 10 kali, tak ingat. Lalas sergak dia makmum belakang, rukuk je lah imam, rukuk. Nak jadi imam sangat. Wa yatajan pun tak ingat. Itu tara imam. Bayang pula nak merentah. Biarlah dia lebih cerdik daripada kita, jangan kita cerdik daripada dia. Tapi lah kata orang tu apa tanda burung perempat memakan gambir sarang berangin, apa tanda kiamat dekat? Orang pandai ramai jadi pemimpin.
Kata orang tua apa tanda pemimpin bebal? Sampai tua tak menyorong akal. Apa tanda pemimpin bebal? Tak tahu beza nangka dengan temabal. Temabal ni putih nangka, dia tak kenal. Tanda pemimpin lungu dan bebal: dada kosong, akal sejengkal, bercakap tidak berhujung pangkal, memimpin bagai kehilangan akal, diberi nasihat telinganya tebal, rakyat sengsara negeri tertinggal, dijadikan pemimpin pasti menyesal. Kata orang tutup pesan, pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Jangan dia lebih bongok oleh kita. Itu yang nombor 2 kesimpulan. Kesimpulan yang ketiga, doalah kita dapat pemimpin yang sayang kita. Jangan kita pilih dia menyampuh kita. Jangan. Biar dia sayang kita. Kata Auf bin Malik, Nabi pernah pesan, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemimpin, kata Nabi, adalah kamu sayang mereka dan mereka pun sayang kamu. Kamu doakan mereka dan mereka pun selalu doakan kamu. Ini pemimpin first class, kata Nabi. Tapi wasyiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Tapi seburuk-buruk pemimpin adalah kamu menyampah tengok muka dia dan dia pun lagi menyampah tengok muka kamu. Kamu pun kutuk mereka dan mereka pun siang malam mengutuk kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang ketiga. Kesimpulan yang keempat, kita tak payahlah bergaduh. Dah 2 minggu bergaduh, malam ni jadi baiklah semula. Sebab kita sama Islam, kalau 3 hari tak bercakap, Tuhan tak terima sembahyang. Salah satu, la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim, 3 golongan yang tak akan diterima sembahyang shibron, sejengkal pun tak naik daripada kepala mereka. Salah satunya adalah akhawani mutasariman, orang Islam yang kelahi. Kata ulama, mutasariman ni berapa? Dia la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Dia tak bercakap 3 hari lah. Kita 2 minggu tak bercakap ni, jangan. Mujuh panjang umur, kalau meninggal semalam masuk neraka ni. Dia 3 hari je orang Islam ni. Macam kita hari ni hari Jumaat. Tuan-tuan boleh tak bercakap 3 hari lah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sampai hari Senin kena tegur balik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadilah tak borak tak apa. Waalaikumsalam, minum air. Okey. Minum air tak borak tak apa. Janji mesti ada tegur. Hari Senin kena tegur balik. Hari Selasa sambung semula kelahi. Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari je sambung permit. Hari Jumaat mesej balik. Minum air. Ngapa? Sambung permit. Sambung permit. Minum air balik. Sabtu sambung balik kelahi. Buatlah begitu sampai bila? Sampailah Abang Jamil hidup balik. Dia dah mampu dah hidup pula balik lagi Abang Jamil. Buatlah begitu. Dia kita tuan-tuan malu. Saya sebut awal tadi, kalau tuan-tuan kawan dengan orang politik ni dia sama dia baik ke? Sebenarnya kalau tak takkan dia boleh melompat suka-suka hati tuan-tuan. Dia mana aku lompat sini, molek je kawan baik. Dia orang sebab dia profesional. Kita ni orang kampung, kita tak reti. Sebab dalam politik dia tak ada hari ni kawan esok musuh, hari ni musuh esok kawan, tak ada kawan kekal, tak ada musuh yang kekal. Dan orang politik kalau menang ni biasa. Itu biasa bagi mereka. Dalam dunia kalau kita ada parti merentah 60 tahun, ada parti merentah 22 bulan, ada parti merentah 11 bulan. Parti Kongres di India, parti politik tertua di India kalah dengan parti Bharatiya Janata tahun 96. Merentah berapa tahun? Begitu juga parti Demokrat Liberal LDP di Jepun, pernah merentah 5 dekad di Jepun, tumbang 30 Ogos 2009. Parti Revolusi Berinstitusi atau PRI di Mexico, parti tertua merentah Mexico 71 tahun, kalah tahun 2000. Itu juga parti Colorado di Paraguay, tewas tahun 2008 lepas merentah 61 tahun. Biasa, ni menang bolak-balik, jadi ups and down. Kita duduk kampung kelahi jamal. Dia orang relax bagi cam, apa ni aku pula menang. Maka kita ni musim-musim raya nak bersiasah silakan, tapi ingat pesan orang tua. Pertama, pantang siasah tidak senonoh, cabar mencari musuh. Ke dalam bertikai berluar bergaduh, rakyat sengsara negeri akan runtuh. Kedua, pantang siasah menurutkan nafsu, berebut kuasa palu memalu, tamak harta tak ingat malu, negeri rosak ramailah seteru. Ketiga, pantang siasah memecah belah, mengadu domba umat manusia, baik sekaum sesuku bangsa maupun antara keluarga dan marga. Buat akhirnya, hari esok kita semua akan menyambut raya.
Jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jadi bila ada Hari Raya ni, atas meja banyaklah kuih. Jadi tuan-tuan akan berpindah lah mata, kuih banyak betul. Warna itu ada, warna ni ada. Pandai-pandai lah ambil sikit. Jangan cika sudah. Pilih mana sesuai dengan kita. Ada orang suka kuih tradisional, lantak dia lah. Ada orang dia suka kuih yang baru-baru, nak rasa baru pula. Pandai-pandai lah nak milih kuih yang mana-mana. Tapi hati-hati, ini zaman packaging. Itu kena ingat. Zaman sekarang ni orang bungkusan lawa. Kuih kadang tak sedap pun. Jual kat depan masjid negeri, susun kuih raya ke tak? Lawa. Beli, buka rasa serupa belaka rupanya. Rupa kotak je lawa. Ni cerita kuih raya, cerita kuih raya. Memang ada orang dia jenis bungkusan dia memang lawa. Jadi pandai-pandailah memilih. Ingat, mah memang kuning, tapi tak semua yang kuning tu mah. Tanah luar tu ada kuning kalau nak. Tapi itu bukan mah. Yang penting terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri jangan skater. Lepas ni kita makan sehidang. Itu kita nak. Habis raya nanti, pesta demokrasi pun selesai. Kita seng-sengkan lengan baju, hampakan sejadah, rapatkan saf, pesta sudah selesai. Ini zaman cuci piring. Itu yang paling mustahak. Sebagai akhirnya kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatis su' wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khair wal nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik-baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara yang baik untuk diri mereka, agama dan juga orang Islam. Ya Allah, bantulah mereka nanti menjalankan tugasnya sebagaimana yang kau perintahkan. Ya Allah, jauhkan mereka dari berkawan dengan orang-orang yang buruk dan kawan-kawan yang merosakkan, dan dekatkanlah mereka dengan orang baik-baik yang boleh memberi nasihat yang baik-baik kepada mereka, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin orang Islam orang-orang yang baik di mana pun mereka berada. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.